Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi bersama dalam video yang berkaitan dengan subjek Lughatul Quran UPKK, dan secara khususnya pada kali ini kita merujuk pada kertas soalan UPKK tahun 2019. Pada video yang lalu kita telah pun berkongsi tentang soalan 1 hingga 3 bagi soalan berbentuk pilihan jawapan. Maka sekarang kita akan kongsikan bagi soalan 4, 5 dan 6. Sekiranya sempat kita habiskan. Okey, kita lihat soalan 4. Bagi soalan 4, calon-calon diuji dengan, kalau kita lihat dalam pilihan jawapan, semuanya adalah domer. Huwa, huma, hiya, hunna. Ini adalah soalan berkaitan dengan domer. Jadi bagaimanakah calon ingin menjawab soalan berkaitan domer? Yang pertama sekali, calon perlulah mengingat semula domer-domer ini. Kita ada kaedah tapak tangan, yang mana kita menghafal domer mengikut jari, susunan pada jari. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Huwa, huma, hum berada pada jari lelaki. Jari kelengkeng, jari lelaki. Jari manis, jari untuk perempuan. Jari hantu, jari untuk lelaki. Jari telunjuk, jari untuk perempuan. Ibu jari untuk lelaki dan perempuan. Huwa, huma, hum mengikut bilangan, ikut susunan daripada atas. Kita ikut saiz jari kecil, besar-besar. Seorang, dua orang, tiga orang dan ramai. 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 Seorang, dua orang dan ramai. Jadi ini secara ringkas tentang jari untuk memahami domer. Bagaimana kita memahami kata ganti nama diri. Jadi huwa merujuk pada seorang lelaki. Okey, jadi dalam soalan ini, huwa yal'abu, dia memerlukan kepada kita memahami susunan domer ini berserta dengan susunan fi'il. Kalau kita susun fi'il, kalau kamu hafal, calon-calon hafal jadual fi'il, fi'il madhi dan juga fi'il mudhari', calon-calon akan dapat mengenal pasti di manakah kedudukan yal'abu dalam susunan tersebut. Kalau kita dah hafal yal'abu, kita tahu yal'abu akan berada di awal sekali. Yal'abu, yal'abani, yal'abuna. Yal'abu di sini. Jadi di sini adalah tempat untuk apa? Adalah tempat untuk huwa. Sekiranya calon tidak pasti tentang pemilihan jawapan yang tepat, boleh juga calon perhatikan kepada yal'abu. Yal'abu ini qurratul qadam tak akan berubah sebab dia adalah nama permainan. Yang akan berubah-ubah adalah kata kerja. Jadi clue kita pada kata kerja. Sekiranya selepas daripada perkataan yal'abu ini ada penambahan, perkataan ada huruf alif nun ataupun waw nun. Ingat, alif nun menunjukkan kepada dua orang. Dua orang. Waw nun menunjukkan kepada ramai. Okey, jadi sebagai contoh, kalau kita lihat huma, dia mesti kena pakai alif nun. Tapi dalam ni dia tiada. Okey, jadi kita boleh anggap huma untuk dua orang tiada. Hiya, sekiranya hiya untuk perempuan, dia akan berubah di depan ni. Dia tak jadi ya, dia jadi ta. Kalau perempuan, dia akan menggunakan tal'abu. Jadi hiya pun bukan. Hunna ini untuk ramai, biasa di hujung akan ada nun bersabdu. Maka di sini dia bukan untuk hunna. Okey. Jadi bukan. Jadi jawapan yang tepat adalah huwa. Okey, jadi untuk domain ni kita perlu kepada satu sesi penerangan yang lain. Okey, jadi kita tandakan dulu jawapan, kita bulatkan dulu jawapan seperti ini. Sekali sahaja kita bulatkan, jangan buat macam saya buat ni bertindir banyak ataupun terlampau lebar. Hanya pada huruf sahaja. Okey, sekiranya calon tak pasti jawapan ni, mungkin domain ni satu topik yang agak sukar bagi calon. Calon hanya perlu tinggalkan dahulu. Tak pasti tinggalkan sebab nanti di hujung sekali kita akan cuba bincang semula jawapan bagi soalan ini. Kadang-kadang bila dah sampai di belakang-belakang ini, kita ada jumpa ayat yang lebih kurang macam contoh soalan di depan. Jadi mungkin dia memberi idea kepada calon untuk menjawab soalan ini. Okey, soalan yang kelima. Soalan yang kelima adalah soalan berkaitan dengan bulan. Topik tentang hari, bulan ini adalah antara topik yang dipelajari dengan cara yang ringkas dan mudah
dalam pembelajaran kelas agama petang. Cuma dalam soalan UPKK, calon akan diuji dengan soalan yang sebegini. Akan ada perkataan ini, qabla ataupun ba'da. Jadi calon perlu tahu apakah itu qabla dan apakah itu ba'da. Bagi mereka yang rajin sembahyang sunat qabliyah, dia tahu qabliyah ini, qabla ini bermaksud sebelum, ba'da ini bermaksud selepas. Qabla, kita tengok tangan kita, tangan kanan, qabla sebelum, ba'da selepas. Qabla sebelum, ba'da selepas. Ingat, qabla sebelum, ba'da selepas. Jadi soalan ini, qabla sebelum bulan Maris, bulan apa? Jadi ini maksud soalan. Jadi sekiranya calon boleh mengingat susunan bulan-bulan ini, calon akan mampu menjawab soalan ini dengan baik. Pertama, calon tahu qabla maksudnya apa. Yang kedua, calon ingat susunan bulan-bulan dalam bahasa Arab. Jadi bulan-bulan dalam bahasa Arab ini sebenarnya nama-namanya diambil daripada nama bulan yang kita pelajari dalam bahasa Inggeris ataupun yang kita sebut dalam bahasa Melayu juga, iaitu Januari, Februari, Mac, April, Mei. Jadi bunyinya akan dekat-dekat. Januari, Yanayir. Februari, Febrair. Mac, Maris. April, Abril. Mei, Mayu. Jun, Yunyu. Julai, Yulyu. Kalau Jun, Yun, dia ada Jun, ada N. Dekat bahasa Arab dia ada Yun, Yunyu. Kalau Julai, Julai ada L, dia bukan Jun, dia Jul. Maka sebutan Arabnya Yulyu. Kalau Ogos, Agustus, ada bunyinya sikit. September, September. Oktober, Oktober. November, November. Disember, Disember. Okey, jadi ini sebutan-sebutan bulan dalam sebutan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang sama atau hampir sama dengan bunyi bahasa Arab. Jadi kalau kita tahu Syahrul Maris ini bulan apa, maka qablanya sebelum bulan Maris, maka jawapannya Februari. Okey, jawapannya alif, Februari. Okey. Jadi kalau kita faham qabla ni sebelum atau selepas, kita tak pasti sebelum ke selepas, tapi kita tahu dia merujuk kepada sebulan, sama ada sebelum atau selepas. Jadi kita tengok selepas Maris. Maris ni kalau sebelum dia apa? Sebelum dia Februari. Okey. Kalau selepas Mac, April. Jadi Yunyu confirm salah, Mayu confirm salah sebab tak ada kaitan. Terlampau jauh sangat. Sebelum atau selepas pun memang jauh. Jadi jawapannya antara Februari atau April. Jadi kalau tak pasti, tinggalkan dulu. Sekurang-kurangnya selepas ni kita hanya perlu tentukan Februari atau April. Jadi calon jangan buang masa. Kalau tak pasti, buang mana yang confirm salah dan tinggalkan jawapan yang dijangka betul. Dan nanti bulatkan saja pada huruf jawapan tersebut. Okey, yang seterusnya bagi soalan yang keenam, kembali kepada soalan domir. Huwa tabibun. Kalau huwa, kata namanya tabib, doktor lelaki seorang, tabibun. Dia tak ada tambah pun, tabibatun. Kalau tabibatun merujuk pada perempuan sebab ada ta marbutah, ta bulat. Dan dia tak guna huwa, dia akan guna hiya sebab perempuan. Dia guna huwa ini merujuk pada seorang. Ingat balik jari kita, huwa seorang lelaki. Jadi tabibun. Huma kalau dua orang, jadi kita ambil yang bawah ni, tabibun. Kalau dua orang, dia akan jadi apa? Jadi kita kena tengok. Kalau atibak, bentuk dia dah lain. Ini merujuk kepada ramai lelaki, kita panggil atibak. Tabibatun, kita dah sebut tadi, ada tambah ta bulat macam ni, ini merujuk pada perempuan seorang. Tabibah ni ada alif nun. Ni alif nun, ingat alif nun untuk menunjukkan dua orang lelaki. Kemudian ada tabibat, alif ta terbuka macam ni, merujuk kepada bukan dua orang perempuan, tapi ramai perempuan. Ramai perempuan. Kalau dua orang perempuan, dia akan jadi tabibata. Ta ni hidup, ta alif nun, tabibata ni. Tapi kalau tabibat, alif ta terbuka di hujung, ini menunjukkan ramai doktor perempuan. Okey, jadi ini adalah secara ringkas untuk video kali ini. Mudah-mudahan membantu calon mengulang kaji kertas soalan UPKK 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.